Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung tajuk tahun 3, sains tahun 3 untuk unit 6, tajuk pengukuran. Baiklah, hari ini kita akan sambung berkaitan tentang pengukuran dan kita akan belajar beberapa perkara. Antara perkara yang pertama, kita akan belajar tentang luas. Jom kita belajar apa itu luas. Biasa kita guna perkataan luas ni untuk menggambarkan besarnya sesuatu yang kita nampak. Ada beza antara luas dan juga isi padu. Dan mula sekali kita akan belajar tentang luas. Boleh? Okey, tengok gambar tu. Ada seorang lelaki dengan anak-anaknya, dan anaknya bertanya kepada ayah dia, mengapakah sangkar ini mempunyai saiz yang pelbagai? Ayahnya pun menjawab, sangkar yang besar ini boleh mengisi lebih banyak ikan. Lalu adiknya turut bercakap, oh, patutlah bilangan kecil dalam sangkar yang kecil ini tidak banyak. Jadinya nak menunjukkan bahawa sangkar yang lebih besar akan mengisi ikan yang lebih banyak, tapi sangkar yang kecil akan mengisi ikan yang lebih sedikit. Jom kita tengok apa maksud luas. Ada seorang lelaki memberitahu kepada ayahnya, wah, besarnya padang bola ini berbanding padang bola di sekolah saya. Jom kita tengok sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan luas. Ikut sama-sama Ustaz. Maksud luas ialah besarnya sesuatu kawasan atau permukaan. Bila kita cerita tentang luas, kita akan cerita tentang permukaan atau kawasan. Ada 3 kiraan untuk kita ukur luas yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita tengok satu-satu. Tengok buku ni. Luas diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba perhatikan objek di bawah dan unitnya. Okey, ada unit. Untuk ukur luas kita guna unit cm, meter dan km. cm merujuk kepada sentimeter, meter m, kilometer km. Okey, yang paling kecil adalah sentimeter dan perlu ditulis sebagai sentimeter persegi. Persegi ni kita kena tulis cm 2. Ada nombor 2 kecil dekat sini. Ni contoh untuk kita kira luas buku. Macam mana kita nak kira luas buku? Jadi kena kira macam tu. Okey, yang seterusnya, luas tikar boleh dinyatakan dalam unit meter persegi ataupun m persegi. Nampak ni, ada M2. Ini tikar lah. Kalau tikar dia lagi besar daripada buku, kita guna unit meter. Dan yang ketiga, bila kita nak ukur kawasan yang lagi luas, tempat, contoh kita duduk Meru kan, kita nak ukur berapa luas Meru ni, ataupun kita nak ukur Tasik, ataupun kita nak ukur Padang, kita guna unit yang lebih besar, iaitu kilometer ataupun km. Tahu kan? Km persegi. Boleh? Okey, tengok gambar bawah tu, dia ada bagi contoh apakah unit yang sesuai untuk luas permukaan objek di sebelah. Yang pertama ada gambar daun. Daun kan kecil, jadi sesuai kita guna unit cm. Seterusnya, gelanggang badminton besar sikit daripada daun, jadi kita guna meter. Dan yang ketiga, tengok gambar tu, ada tasik yang cukup besar, luas kawasan dia, kita kena guna kilometer persegi ataupun km square. Okey, seterusnya kita akan belajar cara untuk mengukur luas permukaan. Cara dia mudah saja. Luas permukaan yang sekata. Sekata ni maksudnya dia ada bentuk peta. Dia ada bentuk peta. Contoh dekat gambar tu,
ada satu kotak warna kuning. Yang ini panjang dan yang ini lebar. Panjangnya 2, lebarnya 3. Macam mana nak kira? Senang saja. Kita perlu darabkan panjang dengan lebar. Panjang berapa? Panjang 2 darab dengan lebar. Lebar berapa? 3. Jadinya 2 darab 3. 2 darab 3 bersamaan 6. Jadi jawapannya 6 cm. Perlu tak tulis 2 kecil? Perlu. Jadi kita jawab 6 cm persegi. Kalau tak tulis 2, kita kira salah. Mesti kena tulis 2 kecil dekat jawapan. Okay, yang seterusnya ada satu lagi kaedah untuk kita ukur luas permukaan yang tidak sekata. Tengok muka surat 83. Menganggar luas permukaan yang tidak sekata. Tidak sekata ni maksudnya dia tak ada bentuk petak. Macam buku ustaz ni, cuba tengok. Okey, kita nak ukur bentuk yang tidak sekata, yang tak ada bentuk petak. Contoh macam kopiah ni, macam daun, macam stapler ni. Jadi dia tak ada bentuk petak. Jadi kita tak boleh nak kira cari panjang dengan lebar. Kita mesti kira menggunakan kertas yang kita panggil sebagai kertas graf. Kertas apa? Kertas graf. Kertas graf ialah kertas yang bergaris, petak-petak segi 4. Bersaiz 1 cm kali 1 cm. Kertas ni biasanya abang awak tahun 6 dan juga abang kakak awak tingkatan 1 sekolah menengah, tingkatan 1 hingga 5 ada guna untuk sains dan juga matematik. Okey, jadi kita akan gunakan kertas graf ni untuk ukur. Macam mana cara ukur dia? Jom Ustaz tunjuk. Tengok muka surat sebelah. Cara dia mudah saja. Bila kita ada kertas graf tersebut, kita akan letakkan objek yang kita nak ukur luasnya. Contoh dalam gambar, Langgi dan Kina ingin menganggar luas permukaan selai daun. Dia akan letakkan dan lakarkan daun tersebut. Dia conteng, dia lakar. Tu nak buat apa Ustaz? Nak buat apa? Kita kena write pada setiap kotak yang ada. Macam mana nak write? Ada 2 kaedah. Yang pertama, kita perlu write kotak yang penuh. Contoh yang warna merah ni adalah kotak yang penuh. Nampak tak kotak-kotak ni? Yang penuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jawapannya 11 ke? Tak, belum dapat jawapan lagi. Kita perlu campurkan juga. Kita perlu kira juga kotak yang dapat masuk kawasan lakaran tu separuh ataupun lebih. Kalau kurang, kita tak kira. Jom kita tengok sama-sama. Nampak ni? Yang ni ada separuh dan juga lebih. Perasan tak daun hujung ni? Ini kira 1. Lagi, ini pun kira 1. Yang kedua tengok ni, yang ketiga tengok ni, ni pun kira 1. Ni pun kira juga 1 sebab dia separuh ataupun lebih. Jadi jom kita kira berapakah anggaran luas permukaan daun ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jawapannya 15 cm persegi ataupun 15 cm 2 kecil, atau dalam Inggeris kita sebut sebagai cm square. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti Ustaz akan bagi latihan berkaitan tentang tajuk pengukuran, cara mengira luas. Iaitu kita belajar hari ini. Yang pertama adalah mengira luas permukaan yang sekata, dan yang kedua mengira luas permukaan yang tidak sekata. Ingat, apa maksud luas? Luas ialah besarnya sesuatu permukaan dan juga kawasan. Okey, sekian saja.